Tuhan dan selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pedoman pada hari ini, kebangkitan Yesus, adalah topik yang utama untuk umat Kristian. Ia adalah dasar atau asas kepercayaan iman kita yang membezakan iman kita daripada yang lain-lain. Kita harus memahami maknanya kebangkitan Yesus itu kepada umat Kristian demi penyelamatan kita dan apakah tindak balas yang sepatutnya terhadap mematuhi firman Tuhan Alkitab. Seperti di 1 Petrus bab 1 ayat 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kerana Dia sangat mengasihi kita. Dia mengurniai kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita. Mari kita mula memuji Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur kerana pada hari ini kami faham bahawa Yesus, Juru Selamat kami, adalah Juru Selamat yang bangkit dari maut dan adalah hidup bersama Bapa di syurga. Ini memberikan harapan pada kami semua bahawa Yesus telah memenangi maut dan telah menyempurnakan rencana Tuhan untuk penebusan dosa-dosa kami sekalian. Kami menyembah dan kami memuji Yesus yang hidup dan diberikan pada kami semua hari ini. Roh Kudus Tuhan
yang akan bersama kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan jiwa kami. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami dan harapan kami kepada Tuhan untuk memimpin kami ke arah hidup yang abadi selama-lamanya di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita ingat kembali rumusan rancangan Tuhan untuk manusia pada beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, penembusan merupakan suatu kefahaman yang pertama yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kongkongan dosa. Yang kedua, pembenaran, justifikasi adalah pemberian Tuhan yang percuma melalui kasih kurnia Tuhan kerana kita tidak dapat datang ke hadirat Tuhan atas jasa atau pekerjaan kita sendiri. Bukan ada berapa jasa baik yang kita lakukan untuk pahala ini. Yang ketiga, manusia yang dapat berbaik semula apabila kita menerima kurnia Tuhan yang diberikan secara percuma oleh Yesus Kristus. Kita dianggap sebagai sahabat Tuhan kerana kasih kurnia Tuhan Yesus. Yang keempat, salib Yesus merupakan dasar peringatan kepada kita kerana Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit semula dari maut. Pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kekuatan Tuhan Yesus terhadap maut. Yesus yang kita sembah pada hari ini ialah Tuhan Yesus yang hidup. Yang akhir sekali yang kelima, pembelajaran yang kita dapat pelajari dan boleh bertindak balas ialah kita harus memberitakan berita baik Tuhan, penyelamatan Yesus untuk semua orang. Kita mesti melupakan kepentingan diri dari orang lama dan sudi mengikut salib Yesus pada setiap hari untuk menjadi pengikut Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayan Kristus, Raja segala raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita semula. Yesus akan kembali kali keduanya. Persoalan yang pertama yang kita harus faham ialah apa itu kebangkitan Yesus. Ia memberi pengertian seseorang itu telah bangkit dari maut dan hidup semula. Contohnya, Yesus menghidupkan Lazarus di Yohanes bab 11 ayat 17 hingga 44 sebagai mukjizat Tuhan Yesus kuasa Allah. Dan di Markus bab 5 ayat 22 hingga 43 Yesus menghidupkan anak Yairus juga. Perbezaan di antara ini dengan kebangkitan Yesus sendiri ialah Yesus mati, disalibkan, sekali dibangkitkan dan tidak akan mati kemudian. Dan bukan seperti Lazarus atau anak Yairus yang akan mati kemudian. Bila Yesus bangkit, dia mempunyai tubuh, badan yang lain dan akan hidup abadinya. Kebangkitan Yesus adalah bukti yang ditunjukkan. Adanya bukti-bukti yang ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Yesus pada masa itu. Dengan jemputan untuk melihat sendiri tangan Yesus, kaki Yesus, dan mereka dapat juga boleh menjamah Yesus untuk kepastian ini. Yesus mempunyai daging dan tulang dan bukan hantu. Pada hari ini jemputan yang sedemikian juga diberikan kepada kita untuk melihat kekuasaan Tuhan Yesus yang memberikan harapan untuk hidup abadi kita yang sudi percaya atas kebangkitannya. Kita boleh merasa kehidupan baru kita pada saat ini bila kita mula menyerahkan kepercayaan di dalam Alkitab Tuhan mengenai kemenangan Yesus
dari maut dengan kebangkitannya. Dan terimalah kekuasaan Allah di dalam kehidupan rohani dan fizikal kita semua seperti di Roma bab 1 ayat 4. Yang kedua maknanya kebangkitan Yesus ialah menghasilkan penyelamatan untuk semua orang. Kita sudah belajar, Yesus telah menyediakan penebusan, pembenaran, justifikasi dan berbaik semula dengan Allah melalui pengorbanannya, darahnya di salib. Dan selepas Yesus disalibkan, mati dan bangkit semula, penyelamatan untuk dosa manusia disempurnakan mengikut rancangan kasih Allah. Dengan kasih kurnia Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus telah menyelamatkan kita dari cengkaman dosa. Seperti di Roma bab 10 ayat 9 hingga 10, jika kita mengaku di hadapan orang bahawa Yesus itu Tuhan dan kita sungguh-sungguh percaya bahawa Allah sudah membangkitkan Yesus dari kematian, kita akan diselamatkan. Kita sudah diterima oleh Allah sebagai orang yang sudah berbaik semula dengan Allah kerana kita mengakui Yesus di hadapan orang. Secara mudahnya, penyelamatan adanya dua keperluan untuk orang diselamatkan. Satu, mengaku Yesus itu Tuhan. Dua, percaya di dalam hatinya Allah telah membangkitkan Yesus dari maut. Lepas itu, Roh Kudus Tuhan akan hidup bersama umat Kristian untuk memimpin ke arah kehidupan baru yang akan menggembirakan Tuhan dan kita akan hidup abadi bersama Tuhan kelak. Adakah kita semua pegang dengan penyelamatan dan menerima kurnia Tuhan ini? Itu persoalannya. Yang ketiga ialah kita harus sedar akan kepentingan kebangkitan Yesus terhadap semua umat Kristian. Sejak di dalam perjanjian lama lagi, kebangkitan Yesus sudah diramalkan, dinubuatkan dan akan harus memenuhi perjanjian dan perancangan Tuhan terhadap firman-Nya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Contoh-contoh kepentingan Yesus, kebangkitan Yesus itu ada diutarakan seperti berikut. Yang pertama, yang menjadi batu asas kepercayaan iman kita semua, yang akan menjadikan kita, memberikan kita kekuatan dan akan mendirikan iman yang kuat kepada kita. Yang kedua, penyelamatan Tuhan disempurnakan dengan kebangkitan Yesus dari maut dan kemenangan atas pembebasan dari dosa. Yang ketiga, yang membuktikan bahawa Yesus itu Tuhan, mati disalibkan dan bangkit untuk hidup abadinya. Yang keempat, yang meterai jaminan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Yang akhir sekali, ia menjadi maklumat yang terakhir di dalam kehidupan umat Kristian, baik dari segi kehidupan sosial atau kehidupan rohani. Kefahaman mengenai kebangkitan kepercayaan Yesus ini akan menjadi suatu dorongan yang akan dikukuhkan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam sanubari kita semua. Sejak dari perjanjian lama itu, Tuhan telah memberikan hukuman kepada orang. Yahudi harus mengenepikan hari yang Sabat, hari ketujuh, untuk ingat dan menyembah Tuhan. Sedemikian juga untuk kita pada hari ini. Kita harus mengingat kembali rancangan Tuhan dan bersama-sama dengan umat Kristian datang ke hadirat Tuhan pada hari yang mulia ini, hari Ahad, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kristus dibangkitkan semula untuk memberikan kehidupan kebangkitan kepada semua, supaya pada hari Yesus kembali pada kali keduanya, kita akan dibangkitkan dan akan bertemu Yesus di dalam kemuliaannya. Ini akan menjadi punca kekuatan kebangkitan iman kita semua.
di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan seperti di Kolose bab 3 ayat 2, hendaklah kita memusatkan fikiran kepada perkara-perkara yang di syurga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Secara tidak langsung ini akan mengubah pemikiran hidup dan gaya hidup kita di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, kita harus adanya tindak balas yang sewajarnya apabila kita sedar akan pentingnya kebangkitan Yesus di dalam firman iman kita setiap hari. Firman Tuhan ada mengarahkan kita menjadi saksi, memberitakan dan mengisytiharkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama bermula dengan adanya kepercayaan. Seperti di Roma bab 10 ayat 9. Jika kamu mengaku di hadapan orang bahawa Yesus itu Tuhan dan kamu sungguh-sungguh percaya bahawa Allah sudah membangkitkan Yesus dari kematian, kamu akan diselamatkan. Yang kedua ialah memberitakan Injil seperti di Kisah Rasul-Rasul bab 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh itu Allah sangat memberkati mereka. Allah yang akan juga memberkati kita semua jika kita sudi memberi kesaksian tentang berita baik ini di dalam nama Yesus. Yang ketiga, renungan mengenai perkara di akhirat dan di syurga seperti Kolose bab 3 ayat 2. Hendaklah kamu memusatkan fikiran kepada perkara-perkara di syurga, bukan kepada perkara-perkara di bumi. Yang keempat ialah hayati dan mengenal Yesus seperti di Filipi bab 3 ayat 8. Dengan demikian aku akan mendapat apa yang jauh lebih menguntungkan, iaitu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhanku. Kita harus lebih membaca firman Tuhan di Alkitab supaya kita akan dapat lebih memahami rancangan Tuhan itu. Bila kita dapat menghayati firman Tuhan dan janji-janjinya, kita akan dapat menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang. Kita tidak lagi hidup segan mati, tak mau, atau hidup sebatang kara, kerana kita mempunyai saudara-saudari di dalam nama Yesus. Hidup kita akan lebih bermakna kerana kita mempunyai Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kita di dalam segala kesusahan dan akan membawa kita balik ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat kembali rumusan kebangkitan Yesus dan maknanya untuk kita semua. Tuhan pada pagi ini. Yang pertama ialah pengertian kebangkitan. Bila kita mula menyedari kebangkitan Yesus adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian dosa, kita harus bersyukur dan kita sendiri pada suatu hari nanti akan bangkit bersama Yesus bila dia kembali pada kali keduanya. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari maut menyempurnakan rancangan Tuhan dan memberikan suatu harapan hidup abadi bersama Yesus Kristus di hari kelak. Dan hidup kita sejak penerimaan penyelamatan Yesus tidak akan hidup yang sama lagi. Kita hidup untuk Kristus, Juru Selamat kita semua. Yang ketiga, kepentingan kebangkitan Yesus membawa kepada kita dasar dan asas kepercayaan iman kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu berada di dalam sanubari kita dan akan menjadi pedoman dan pelita di dalam hidup kita setiap hari. Kebangkitan Yesus sangatlah penting untuk kita semua. Yang akhir sekali, yang keempat, kita perlukan tindak balas yang berpatutan dengan percaya, mengaku, beritakan Injil,
Renungan dan hayatilah firman Tuhan setiap hari. Tindak balas ini harus secara spontan dan akan menggembirakan Tuhan, dan kita akan hidup damai sejahtera dan bersuka di dalam Yesus Kristus dan umat Kristiannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur atas pengertian kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Berikan kami kefahaman mental dan kesedaran di dalam hati untuk mengikut pengajaran dan bimbingan Roh Kudus yang ada bersama kami semua. Kami berdoa, kami semua akan selalu ingin mendekati firman Tuhan dan akan selalu ingin bersama-sama umat Kristian untuk memuji dan menyembah di gereja Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dan masa depan kami di atas tangan Bapa, dan kami hanya meminta berkat pekerjaan kami untuk hidup dan beriman di dalam firman Tuhan Alkitab. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.